Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita sambung 11.4 bahagian yang kedua, iaitu hari ini kita akan tengok dari segi kumpulan darah, thalassemia dan juga penentuan jantina. Okey. Kumpulan darah ini, sistem darah dalam manusia ini, kita ada A, kita ada B, kita ada O. Okey. Ia adalah ABO dalam manusia ini adalah allele. So kumpulan darah ini dikawal oleh satu gen yang terdiri daripada 3 allele yang berlainan pada satu lokus. Kan kalau kamu isi ingat, satu lokus tu satu kawasan lah. Okey, satu lokus. Okey. Di lokus tersebut, kita ada sama ada IA, IB, IO. Okay, nanti kita akan tengok yang mana dominan, yang mana resesif. Tiga allele ini yang akan menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan membran sel darah merah. Walau bagaimanapun, seseorang itu hanya membawa 2 allele sahaja untuk penentuan kumpulan darah. Okey. IA dan IB adalah dominan. Okey, adalah allele dominan. Manakala IO adalah allele resesif. Jadi, kamu mesti kena ingatlah, kalau kombinasi antara allele IA dan IO, maka dia akan menunjukkan fenotip kumpulan darah A. Sebab IA dan IB adalah dominan, manakala IO adalah resesif. Jadi, fenotip itu akan menunjukkan allele yang dominan. Okey. Seterusnya, sekiranya dia ada IB dan IO. Ingat, IB tadi adalah allele dominan. IO resesif. Jadi, fenotip yang akan ditunjukkan adalah kumpulan darah B. Sebab IB adalah allele yang dominan. Okey, allele IA dan IB adalah kodominan terhadap satu sama lain. Apabila kedua-dua allele ini hadir bersama, bila allele IA dan IB hadir bersama, kedua-dua allele kan dominan. Jadi, dua-dua fenotipnya akan menunjukkan kumpulan darah AB. Sebab kedua-duanya adalah dominan. Sebab itu dikatakan allele IA dan IB adalah kodominan. Kombinasi kedua-dua allele ini akan menunjukkan fenotip kumpulan darah AB. Okay, nanti kita akan tengok jadual. Okay, tengok jadual ini. Kumpulan darah A, genotipnya adalah IA-IA ataupun IA-IO. Okay, IA-IA dominan lah. So, dia akan menunjukkan kumpulan darah A. IA-IO, IO adalah resesif. IA adalah dominan. Jadi, dia akan menunjukkan fenotip kumpulan darah A. Begitu juga dengan kumpulan darah B, genotipnya IB-IB ataupun IB-IO. Okay, untuk kumpulan darah AB, ini adalah kodominan di mana genotipnya adalah IA-IB. Okay, kumpulan darah O adalah resesif. Jadi, dia mesti mempunyai kedua-dua resesif, barulah fenotipnya menunjukkan ciri allele tersebut. IO. Okay, seorang lelaki yang mempunyai kumpulan darah A, seorang lelaki kumpulan darah A berkahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai kumpulan darah B. Penyelesaian kedua-dua ibu bapa ialah heterozygot bagi darah A dan darah B. Kalau heterozygot, bermaksud allelenya adalah berbeza. Kalau homozygot, sama. Okay, kalau heterozygot kumpulan darah A, so dia akan jadi ada
IA dan juga IO. Okay. Heterozygot kumpulan darah B bermaksud IB, IO. Itu maksud heterozygot. Okay, nanti kita buat rajah skema. Kalau soalan cakap homozygot, homozygot sama. So, dia akan jadi IA, IA, IB, IB. So, itu adalah homozygot. Kalau heterozygot, ia adalah berbeza. IA, IO. Okey. So, ini rajah skema kacukan pewarisan darah kumpulan ABO. Ini mesti kena tahu buat. So, ini akan membawa 5 markah kalau tak silap cikgu. Buat rajah skema ini sahaja sudah dapat 5 markah. Okey. Induk. Okey, genotik yang cikgu cakap tadi lah sebab dalam soalan tadi dia cakap heterozygot kan. So, IAIO, IBIO. Kemudian meiosis akan keluarkan gamet sama macam yang Mendel sebelum ini ya. Yang hukum Mendel sebelum ni. So, keluarkan gamet IAIO, IBIO. Kemudian kalau kamu masih ingat yang cikgu ajar hukum Mendel itu kita labelkan dia. 1, 2, 3, 4. So, kita akan silangkan 1 dengan 3. So, 1 dengan 3 kita dapat IA, IB. Kemudian kita silangkan 1 dengan 4. Okay. IA, IO. Kemudian kita silangkan 2 dengan 3. So, kita dapat IO, IB. Okay, disebabkan IB itu dominan, so kita letak kat depan lah IB, IO. Kalau nak buat IO, IB pun boleh tak salah tapi nampak tak elok lah kan. So, kita letak dominan kat depan IB, IO. Okay, yang keempat, kita silangkan 2 dengan 4. So, 2, IO, IO. Jadi, kita pun akan dapatlah 4 genotip anak ini. So, ini adalah formula yang senang lah. So, kita tak perlu nak pening-pening kan. So, fenotip anak. Okay. Fenotip anak IAIB. So, dia adalah kumpulan darah AB. IAIO, kumpulan darah A. IBIO, kumpulan darah B. IOIO adalah kumpulan darah O. Kalau kita tengok kat sini, semua kumpulan darah anak adalah berbeza. Jadi, nisbahnya 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Okay? So, siap rajah skema kumpulan darah. Okay? Senang saja, itu caranya. So, ingat formula ni. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So, ingat juga, gamet dia mesti dalam bulatan. Okay? Lukis dia mesti dalam bulatan. Ini menunjukkan gamet IA. Okay, bulatkan dia. So, itu menunjukkan ia adalah gamet. Okay. Pewarisan kumpulan darah merupakan satu contoh yang tidak mengikut hukum Mendel. Menurut Mendel, satu gen mempunyai 2 allele sahaja. Satu dominan, satu resesif. Tapi kita tengok tadi dia ada 3 kan. Tapi kamu kena ingat, yang silang-silang tu masih sama je nak buat dia. Yang rajah skema tu masih sama. Okay. Dia tidak mengikut Mendel sebab dia ada 3. Mendel dia ada 2 sahaja kan. Satu allele dominan, satu resesif. Tapi darah ni kan, kumpulan darah dia ada codominant tadi. So, dia lain sikit lah. Okay. Rhesus. Setiap antigen A dan antigen B yang terdapat pada permukaan sel darah merah manusia, ini kita dah tengok masa tingkatan 4 dahulu yang berkaitan dengan rhesus, faktor rhesus yang terlibat dalam kehamilan. Okay. Terdapat satu lagi antigen iaitu antigen D yang dikenali sebagai faktor rhesus, RH. Kalau tadi kita tengok A dengan B je kan kumpulan darah. Okey, untuk rhesus kita ada antigen D. Sel darah merah individu yang mengandungi faktor rhesus disebut rhesus positif. Kalau darah seseorang tersebut ada faktor rhesus, okey,
Jadi ia adalah rhesus positif. Kalau individu tersebut tak ada faktor rhesus, ia dikenali sebagai rhesus negatif. Jadi kumpulan darah apa? Kumpulan darah A positif. Bermaksud dia adalah kumpulan darah A, sama ada IAIO ataupun IAIA. Kalau positif, bermaksud dia ada faktor rhesus. Okey, pewarisan faktor rhesus daripada ibu bapa kepada anak adalah berdasarkan prinsip hukum Mendel, di mana faktor rhesus ini dikawal oleh gen yang terdiri daripada sepasang allele, iaitu rhesus positif yang bersifat dominan, manakala rhesus negatif yang bersifat resesif. Okay. Genotip bagi individu resesif positif mungkin homozygot dominan ataupun heterozygot. Okay. So, macam inilah cara tulis dia. RH positif maksudnya daripada induk daripada bapa lah kan, daripada bapa RH positif, daripada ibu RH positif. So mungkin dia akan jadi homozygot. Kalau salah satu daripada ibu ataupun daripada bapa membawa tiada faktor rhesus ataupun faktor negatif, so dia akan jadi negatif. Dia akan jadi heterozygot. Sebab salah seorang daripada induknya, daripada ibu bapanya ada positif. So rhesus positif, rhesus negatif. Individu yang rhesus negatif ialah homozygot resesif, RH. Maksudnya dia dapat daripada parents dia both negatif. Okey, situasi pertama. Situasi pertama, bapa rhesus positif, RH+, ibu rhesus negatif. So, bila berlaku persenyahuan, genotip anak mungkin akan jadi, maksudnya ibu dia ni rhesus negatif. Okay. So, bila genotip anak, dia akan dapat RH positif, RH negatif. So, tak ada masalah. RH positif, okay, RH positif, RH negatif, heterozygot, fenotip anak dia adalah rhesus positif. Tapi dalam kandungan dia ada masalah lah sebabnya ibunya adalah rhesus negatif. Yang kes macam ni yang kita dah belajar masa tingkatan 4 dahulu. Okey, untuk situasi kedua pula, bapa dia rhesus positif negatif. Okay. So ibu negatif satu saja. So kita keluarkan satu gamet saja. So bila kita silang, okay, bila kita berlaku persenyawaan, kita akan dapat rhesus positif, rhesus negatif dan juga rhesus negatif. Okay. So ini rhesus positif negatif ini dia akan menunjukkan positif lah. Negatif. So nisbah fenotip anak adalah rhesus positif, rhesus negatif. Maksudnya anak itu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau situasi yang pertama tadi, yang ke depan itu, semua anaknya akan rhesus positif. Okay? Sebab bapanya adalah homozygot. Untuk situasi kedua, disebabkan bapanya adalah heterozygot, jadi anak dia boleh jadi rhesus positif ataupun rhesus negatif. So macam mana nak tahu? Memang kena buat kena buat rajah skema ini. So kamu kena kuasai cara nak tulis, cara nak buat rajah skema ini. Ini yang mesti ada kat tepi ini. Okay? Nak buat rajah skema. Okay. Next, thalassemia. Thalassemia adalah penyakit pewarisan. Penyakit ini diturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Thalassemia ini berlaku disebabkan oleh mutasi gen yang berlaku pada autosom
iaitu pada kromosom 11 atau kromosom 16. Thalassemia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pembentukan hemoglobin yang abnormal dan kekurangan bilangan hemoglobin. Okey, kamu tengok pada rajah ini, red blood cell, okey, sel darah merah yang normal dia berbentuk dui cekong macam ni kan. Kita tahu bentuk darah merah, sel darah merah. Untuk yang thalassemia, kamu tengok dari segi struktur sel darah merahnya pun dah berbeza. So ini yang dikatakan pembentukan hemoglobin yang abnormal selain daripada kekurangan bilangan hemoglobin. Okay, kekurangan bilangan sel darah merah juga dikatakan seseorang itu mengalami penyakit thalassemia. Okay. Untuk orang yang mengidap penyakit thalassemia ini, sel darah merahnya adalah lebih kecil dan lebih pucat. Okay. Situasi pertama, ibu adalah normal, bapa adalah pembawa. Okay. Bapa dia mungkin pembawa lah, maksudnya dia ada separuh-separuh. Okay. So, bila anak dia akan dapat, mungkin anak dia akan jadi normal, mungkin anak dia akan jadi pembawa thalassemia. Okay. So, kenapa kita perlu tahu sebab apabila pembawa, kita tengok situasi 2, apabila pembawa thalassemia berkahwin dengan pembawa thalassemia juga, dia dah akan dapat anak, mungkin akan dapat anak normal ataupun pembawa dan pengidap. Okay. So, probability nak dapat normal tu adalah 1/3. Okay. Okay. 1/4 normal, 2/4 pembawa, 1/4 pengidap. Okay. So, 1/2, 50% adanya adalah pembawa. Mungkin pembawa. 25% pengidap thalassemia, 25% normal. Okay. So, sebab tu di tingkatan 4, tingkatan 4 sebelum ini, kita ada suntikan. Maksudnya, pihak klinik kesihatan akan datang ke sekolah untuk cek thalassemia dan kamu akan dapat kad yang menunjukkan kamu adalah normal, pembawa ataupun pengidap. Okey, pembawa thalassemia dikatakan sebagai thalassemia minor yang mana seseorang individu itu tidak mempunyai allele recessive thalassemia tetapi tidak mempunyai tanda-tanda thalassemia. So, pengesanan thalassemia hanya boleh dibuat melalui ujian darah. So, untuk murid sekolah, kita buat tingkatan 4. Pengidap thalassemia pula dikatakan sebagai thalassemia major yang mana seseorang individu itu membawa kedua-dua allele recessive thalassemia. Pengidap thalassemia major akan menunjukkan tanda-tanda thalassemia seperti kelihatan letih sebab dia ada masalah dengan sel darah merah dia. Kelihatan letih dan pucat, sesak nafas serta perubahan pada pembentukan tulang muka sejak umur 3 hingga 18 bulan. So, itu adalah thalassemia. Okey, akhir sekali untuk bahagian yang kedua ini adalah penentuan jantina. Okey, penentuan jantina senang saja. Ingat balik, lelaki mempunyai 44 tambah XY. Okey, manakala perempuan adalah 44 tambah XX. Okey, sperma yang dihasilkan oleh testis ialah haploid dan membawa dua jenis kromosom iaitu 22 plus X dan 22 plus Y. Okey, oosit sekunder yang dihasilkan juga ialah haploid dan membawa satu jenis kromosom iaitu 22 plus X. Okey, so bila berlakunya persenyawaan.
Okey, ini adalah rajah skema. Bapa, ibu. Okey, genotip bapa 44 tambah XY, ibu 44 tambah XX. Bila berlakunya meiosis, okey, hasilkan gamet, sperma. Sperma sama ada dia membawa 22 plus X ataupun 22 plus Y. Ibu dia akan membawa 22 plus X. Sebab dia ada 44 plus XX kan. Maksudnya 22 plus X, 22 plus X. So, sama saja. Jadi, kita akan buat satu lah. 22 plus X. Semua gamet sama. Semua oosit sekunder akan bawa 22 plus X. Okay, bila berlakunya persenyawaan genotip anak, okay, kalaulah sperma ini dia membawa 22 plus X, so dia akan dapat genotip anak 44 plus XX. Okay, jadi anak dia akan jadi perempuan. Kalaulah sperma tadi membawa 22 plus Y, so dia akan dapat anak 44 plus XY. X ini adalah daripada ibu. Y ini daripada sperma. Okay. X daripada oosit sekunder tadilah. Okay, 44 tambah XY, so dia akan dapat anak lelaki. Okay, sebenarnya jantina anak ini ditentukan oleh sperma. Okay, sebab oosit sekunder dia akan membawa, ovum dia akan membawa 22 plus X. Okay, jantina ditentukan oleh sperma. Kalau sperma tu bawa X, so dia akan dapat anak perempuan lah. Kalau sperma tu bawa Y, so dia akan dapat anak lelaki. Sebab tu dalam penentuan jantina ini nisbah fenotipnya 1:1 bermaksud kebarangkalian setiap kehamilan adalah 50% lelaki, 50% perempuan. Okay. So, itu saja untuk bahagian yang kedua. Kita ada satu lagi bahagian yang ketiga. Kita akan tengok minggu depan. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.